yang perlu kita lihat, basically peristiwa bergabung. Kita akan tengok apa tu peristiwa bergabung. Kedua, kita akan tengok apa tu peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Dan seterusnya kita akan tengok peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, juga aplikasi keberangkalian peristiwa bergabung. So kita akan tengok peristiwa bergabung, macam mana peristiwa bergabung tu punya cakap keadaan lah, sama ada ianya bersandar tidak bersandar ataupun ianya eksklusif ataupun tidak eksklusif. Lepas tu kita akan tengok macam mana cara kita nak menggunakan keberangkalian ni dalam peristiwa bergabung, macam mana kita nak aplikasikan dia dalam keadaan sebenar. So first, macam biasa kita akan tengok apa itu maslahat bab. So mengikut kepada KKM, apa yang dikatakan selain bidang ilmu sukan, ilmu keberangkalian digunakan dalam bidang insurans untuk menentukan premium. Ilmu keberangkalian juga diaplikasi dalam bidang pengeluaran dan perniagaan, terutamanya dalam pengurusan risiko. So keberangkalian ni penting untuk kita lihat, untuk kita sama ada nak urus risiko lah, terutama dalam macam insurans kan. Sekarang ni kan banyak famous perkataan insurans. So basically dalam insurans ni, kalau kita tengok dari bab keberangkalian dari segi insurans, kita nak tengoklah sama ada kemungkinan untuk seseorang ni jatuh sakit ke, macam mana ke, tinggi ke rendah. So berdasarkan ketinggian dan kerendahan keberangkalian untuk orang ni jatuh sakit, dia punya premium pun berbeza, maksud harga untuk kita bayar tu pun berbeza. So, tak apa, nanti saya rasa awak akan belajar insurans, kalau tak silap tingkatan 5 kalau tak silap. Kau dah belajar? Saya rasa tingkatan 5 saya insurans. Alright. So kalau tingkatan 5 insurans, maksudnya nanti you akan belajar lah apa tu premium semua tu dan macam mana cara pengiraan dia. Okay. So ini perkataan-perkataan penting yang kita akan tahu dan kita akan jumpa dalam bab ni, iaitu gambar rajah pokok, keberangkalian, peristiwa bersandar, peristiwa saling eksklusif, peristiwa tak bersandar, peristiwa tidak saling eksklusif, juga ruang sampel. Saya mengikut kepada perkataan-perkataan ni, ada beberapa perkataan yang kita dah patut familiar lah. Antaranya lah gambar rajah pokok, patutnya kita dah familiar apa tu gambar rajah pokok. Kita juga patut dah familiar apa tu keberangkalian dan juga apa tu ruang sampel. So should be kita dah familiar dengan benda-benda tu. Sebab tahun lepas, tingkatan 3, kita dah belajar lah keberangkalian asas tentang macam mana cara nak buat rajah pokok, apa sebenarnya keberangkalian, macam mana sebenarnya kita nak kira dan kita nak kenal pasti berapa banyak keberangkalian yang ada, berapa luas ruang sampel yang kita nak lihat. So tu perkara-perkara yang kita dah tengok lah dalam bab yang tahun lepas. So kita hari ni akan lebih fokus untuk apa itu peristiwa bersandar dan tak bersandar, juga peristiwa eksklusif dan tidak eksklusif. So first kita kenal pasti dulu apa maksud peristiwa bergabung. Alright. Kita kenal pasti dulu apa perkataan yang boleh kita sebut perkataan peristiwa bergabung. So peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. The combined event is formed by combinations of two or more events in an outcome. So peristiwa bergabung ni ialah gabungan apabila kita ada banyak-banyak peristiwa yang berlaku, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku atau kemungkinan-kemungkinan yang kita nak tengok, so peristiwa tu akan dipanggil sebagai peristiwa bergabung lah. Secara generalisasinya, untuk kita tahu nombor keseluruhan kemungkinan yang akan berlaku ialah kalau kita ada contohnya kemungkinan A dan juga kemungkinan B, kuantiti kemungkinan A dan kuantiti kemungkinan B. So kita darabkan kedua-duanya, kita akan dapat keberangkalian ataupun jumlah set keseluruhan kemungkinan yang akan berlaku tu secara generalisasinya lah, secara generalnya. So basically cuba dulu contoh untuk kita dapat kenal pasti lah macam mana cara untuk kita cari apabila cakap pasal keberangkalian, apa sebenarnya kemungkinan yang akan berlaku. Contoh yang dia bagi, kita bagi ada 3 kepingkat berhuruf X, Y dan juga Z dimasukkan ke dalam sebuah kotak, 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey. 3 kepingkat berlabel dengan huruf X, Y dan juga Z dimasukkan dalam sebuah kotak, 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa bermula. So jawapan dia
akan menjadi XY, YZ, YX, YZ, Z. X dan juga Z, Y. So maksudnya macam ni. Kita ambil dua kad kan. So first kad yang pertama kita ambil ialah kad yang sebelah kiri. Itu kad yang pertama kita ambil. Kad sebelah kanan ni ialah kad yang kedua kita ambil. So maksudnya dalam kotak yang ada X, Y, Z ni, kebarangkalian, kemungkinan yang kita boleh dapat ialah kita ambil X dahulu. Lepas tu kita ambil lagi sekali, kita boleh dapat Y. Kenapa? Sebab kita tak pulang balik. So X kita dah ambil, so X tu dah keluar lah. X dah tak ada dalam kotak tu. Sama ada Y atau Z kita boleh ambil. So Y ataupun Z. So boleh jadi XY ataupun XZ. Kalau kita ambil Y dulu, tinggal X dengan Z je dalam kotak. So boleh jadi YX ataupun YZ. Kalau kita ambil Z dahulu, lepas tu tinggal X dengan Y je. So boleh jadi X atau ZX ataupun ZY. So macam itulah konsep dia. So untuk nombor 1 ni, cuba dulu. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg yang mengandungi 2 biji guli merah M, sebiji guli kuning K dan sebiji guli hijau. So kita nak ambil 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg yang mengandungi 2 biji guli merah, sebiji guli kuning dan sebiji guli hijau. Cuba tulis apa kemungkinan-kemungkinan yang kita akan dapat. Saya rasa kelas awak biasa dalam 20 lebih, 30 lebih. Tak apa, cuba dulu satu-satu. Okay, so siapa boleh tolong saya? Apa bagi saya kemungkinan yang akan berlaku untuk satu ni? Okay, untuk pengetahuan kepada sesiapa yang mungkin mic dia tak elok ke macam mana ke, so boleh jugalah pakai chat untuk awak just tulis untuk bagi tahu jawapan saya okey je. Saya akan ni jugalah, saya akan baca-baca chat jugalah. MK, MH, KM, KH, HM dan juga HK. Merah kuning, merah hijau, kuning merah, kuning hijau, hijau merah, hijau kuning. Alright. Cantik. So kalau kita ada tulis merah kuning. Oops. Lepas tu dia ada tulis merah hijau. Su tak faham. Tak faham? Okey, tak apa.
Sekejap, saya cuba ulang balik. Merah, hijau, kuning, merah. Lepas tu kita ada kuning, hijau. Lepas tu kita ada hijau, merah. Lepas tu kita ada hijau, kuning. Alright. So basically, semua ni betul. Cuma awak tertinggal satu. Iaitu merah-merah. Kenapa ada merah-merah? Sebab kita ada 2 biji gula. Kita ada 2 biji guli merah, sebiji guli kuning dan sebiji guli hijau. So maksudnya, kalau kita ambil random 2 biji, akan ada kemungkinan kita dapat dua-dua tu warna merah. Akan dapat kemungkinan dua-dua warna merah. Okey. Allah. Alamak, terpadam. Sorry. Okey. Ya, kalau tak faham, saya ulang balik. Kita tengok balik contoh tadi. Contohnya, kita ada 3 keping kad berlabel huruf X, Y dengan Z. Masukkan ke dalam kotak, dimasukkan dalam sebuah kotak. So maksudnya, kita ada satu kotak. Dalam kotak ni ada X, ada Y, ada Z. Kan? Lepas tu, kita ambil 2 keping kad, dia keluar dari kotak secara lawak satu demi satu tanpa pengulangan. Maksudnya, kita ambil satu, ya, kita ambil 2 kotak. First time kita ambil, kita dapat satu kad. Lepas tu, kita ambil lagi sekali. Okay, kita ambil lagi sekali, the second time. Daripada situ, kita akan dapat 2 combination lah. Okay, sebelah kiri ni is the first one yang kita ambil. Sebelah kanan ni is second one yang kita ambil. So katakan the first one ni, kita ambil, kad yang kita dapat tu ialah X. So maksudnya the second one ni hanya tinggal Y dengan Z. Y dengan Z sahajalah kan. X dah tak ada sebab X kita dah ambil dah dekat luar. So maksudnya second time kita ambil, let's just say kita ambil ni kita dapat Y lah katakan. So maksudnya kad yang kita dapat adalah X, kad X dan juga kad Y. Y. Kad X dan juga kad Y. So itu maksudnya X, Y lah. Kalau X, Z ni maksudnya macam tadi, kita ambil first yang ni, kita ambil X, second ni kita dapat Z. So jadi X, Z. Y, X maksudnya the first card yang kita ambil ni adalah card Y. Lepas tu tinggal, kalau card kita dapat sini card Y kan, just say kita dapat card Y dekat sini. Kita dapat card Y dekat sini. So kat sini kita tinggal X dengan Z sahajalah. Jadi untuk kali kedua yang kita ambil, hanya boleh X ataupun Z. Tu yang jadi YX, YZ. So yang tu faham kan? The first one. Faham. Boleh dapat. Nice. Sekejap, bagi saya 2 minit sekejap. Saya nak tengok sesuatu kejap. Kejap. Sekejap. Jadi yang kedua. Okay. Alright. Okay, good. That's a good thing saya dah berconfirm balik. Okay, untuk nombor satu ni pula jadi macam ni. Sekarang ni, dalam kotak kita, dalam beg kita, okay, dalam di biji kulit rawat daripada beg yang mengandungi. So kita ada satu beg.
satu beg ni, kita ada 2 biji gula merah. So kita ada 2 biji gula merah. So M lah gula merah. Lepas tu kita ada 1 biji gula kuning. So kita ada 1 biji gula kuning, K. Dan 1 biji gula hijau, H. Alright. So sebabkan ada 2 biji gula merah, so kita perlu classifykan 2 biji gula merah ni bezalah. Kita ada gula biji merah 1, kita boleh panggil gula biji merah 1. Dan satu lagi ialah kita panggil guli merah atau guli warna merah. Guli merah warna nombor 2. So ada guli merah pertama dan guli merah kedua. So sekarang ni kemungkinan yang kita boleh dapat ialah kita boleh dapat guli merah yang pertama sekali dengan guli merah yang kedua. Okey. Kita juga boleh dapat combination yang kita ambil tu satu-satu, kita boleh dapat untuk guli merah yang pertama, merah pertama, Allahu Akbar. Merah pertama dengan kuning. Kita juga boleh dapat merah pertama dengan hijau. Merah pertama dengan hijau. Kita juga boleh dapat merah yang kedua. Maksudnya kita ambil tu kita dapat guli merah kedua dulu. Lepas tu baru kita dapat guli merah yang pertama. Dan kita juga boleh dapat guli merah yang kedua. Lepas tu kita dapat guli kuning. Lepas tu kita boleh dapat merah yang kedua. Lepas tu baru kita dapat hijau. Dan seterusnya lah. Seterusnya ialah kita akan mula dengan kuning dulu. Maksudnya kalau kita dapat kuning dulu, kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat guli merah yang pertama dahulu. Lepas tu baru kita boleh dapat kuning dengan guli merah yang kedua. Lepas tu kita boleh dapat kuning dengan hijau. Kalau kita dapat hijau dahulu, apa yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat guli merah yang pertama. Hijau, kita boleh dapat guli merah yang kedua. Okey. Lepas tu hijau, kita boleh dapat dengan kuning. So ini adalah semua kemungkinan yang boleh kita dapat. So kita kena tahu jugalah kuantiti dia. Okey. Boleh? Boleh. Sekali dah betul lah tadi. Cuma 7. So, next. So tadi tu kalau kita nak list down. Kalau kita just nak macam nak kira terus apa yang kita boleh jumpa, contoh dia macam katakan sebuah kotak P mengandungi 6 kad berlabel dengan huruf cantik CANTIK dengan sebuah kotak Q mengandungi 5 keping kad yang bernombor 2, 3, 6, 8 dan 11. Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu dengan menyedarkan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf T dan nombor ganjil. So kesudahan yang mungkin. Apa kesudahan yang mungkin dia? Dia nak apa? Dia nak T dengan nombor ganjil. So dalam perkataan cantik, maksudnya dalam kad, dalam kotak P yang ada perkataan cantik ni, hanya ada satulah T. So T. Kita boleh dapat T, lepas tu dia nak nombor ganjil. Dalam kotak yang nombor 2 ni, kotak Q, ada 2, 3, 6, 8, 11. Nombor ganjil hanya 3 dan 11 sahaja. So kemungkinan yang kita boleh dapat ialah T daripada kotak P, 3 daripada kotak Q. T daripada kotak P, 11 daripada kotak Q. So maksudnya ada 2 sahaja kemungkinan yang kita boleh dapat. 2 sahajalah kemungkinan yang kotak yang kita boleh dapat. So untuk kita tahu keseluruhan, maksudnya kita nak tahu keseluruhan ni kemungkinan dia berapa banyak, kita just boleh darabkan sahaja. Berapa banyak kuantiti yang ada pada dalam kotak P, berapa banyak kuantiti yang ada dalam kotak Q, itu adalah kemungkinan yang kita boleh kita boleh dapatlah. So NS boleh menjadi 6 darab dengan 5 iaitu 30. Maksudnya kalau kita list down semua C2, C3, C6, C8, C11,
A2, A3, A6, A8, A11, N2, N3, semua tu keseluruhan dia adalah 30. So kalau kita nak tahu kuantiti berapa banyak kebarangkalian dia, kita letak kemungkinan, kesudahan yang mungkin, okay, possible outcome, kemungkinan yang akan berlaku, dibahagikan dengan keseluruhan yang boleh berlaku. Keseluruhan yang boleh berlaku iaitu 30. So 2/30, so last kali kita akan dapat 1/15. Maksudnya untuk kita dapat T dan juga nombor ganjil, kemungkinan yang kita dapat hanyalah 1/15. Kalau kita ambil satu daripada kotak P dan satu daripada kotak Q lah, kemungkinan dia ialah 1/15. Nak cuba try nombor 1. Ali memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli hijau. 4 biji guli hijau, 3 biji guli kuning dan sebiji guli merah. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning. Hitungkan kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning. Okey, cuba try dulu. Okay, so ada berapa kemungkinan untuk kita dapat kedua-dua kuning? Okay.
So, kita tengok balik soalan, kita baca balik. So, Ali memilih 2 biji guli. So, dia ambil 2 biji guli secara rawak, random, dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli hijau, 3 biji guli kuning dan sebiji guli merah. So, kita ada satu kotak. Okay. Katakan ni adalah hijau, ini adalah kuning, ini adalah merah. So, dalam kotaknya ada 4 biji guli hijau. 1, 2, 3, 4. So ada 4 biji guli hijau. So ada 1, 2, 3, 4 biji guli hijau. Kita ada 3 biji guli kuning. So ada 1, 2, 3 biji guli kuning. So dah ada sebiji guli merah. So ada 1 biji guli merah. So sekarang ni kita ada kuning 1, kuning 2 dan kuning 3. So kuning sendiri, guli kuning sendiri ada 3 biji guli lah. Ada 1, guli 1. Ada 2. Ada 3. So, kesudahan yang mungkin, okay, saya tulis KM lah, kesudahan mungkin. Kesudahan mungkin ialah set dia, kita boleh dapat guli kuning pertama. Lepas tu, kita baca balik soalan. Sebab kena ni balik lah. Ada sikit point penting. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Dengan menyadarikan sebuah kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning dipilih. Maksudnya daripada kotak ni, katakan kalau kita ambil, kita dapat kuning 1 katakan. Okay, kita dah ambil kuning 1 ni. Kuning 1 ni kita akan letak balik sebelum kita ambil guli kedua. So, masih ada kemungkinan kita dapat guli yang sama. Jadi, kuning 1 kita boleh ambil. Kalau kita letak balik, kita boleh terambil lagi sekali lah kuning 1. So boleh ambil yang pertama kuning 1, yang kedua kita ambil kuning 1. Lepas tu, kita boleh juga ambil kuning 1, maksudnya kita dapat guli kuning 1, lepas tu kita boleh dapat guli kuning yang kedua. Atau kita boleh juga ambil kuning 1 dan kita ambil terus kuning ketiga. Kita juga boleh ambil kuning kedua dahulu. Bola guli kuning kedua. Lepas tu kita dapat kuning pertama. Kita boleh ambil kuning kedua. Lepas tu ambil kuning kedua. Saya tulis nombor je boleh tak? So ini yang kedua. Ni yang ketiga. Ni semua kuning lah sebenarnya. Tulis nombor je sebab susah sikit lah. Nanti dia tak kemas. So kita boleh juga buat dapat kuning yang ketiga. Lepas tu kita dapat kuning yang pertama. Kita boleh dapat kuning yang ketiga dan kuning yang kedua. Kita juga boleh dapat kuning yang ketiga dan kuning yang ketiga. So keseluruhan kemungkinan yang kita boleh dapat daripada ni ialah 1, 2, 1, biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total semua kemungkinan kita boleh dapat ialah 9. Kita dah tahulah kemungkinan kesudahan yang mungkin dia, probability dia. Possible outcome dia. So selepasnya kita boleh terus kira pula apa jenis kombinasi secara keseluruhan yang kita boleh dapat. Okay. Kombinasi keseluruhan yang kita boleh dapat. Kali pertama yang kita ambil, berapa banyak kombinasi yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kombinasi pertama yang kita boleh dapat ialah 8. Akan didarabkan dengan kombinasi yang kedua. Berapa banyak kombinasi yang kedua kita boleh dapat? Sebabkan kita pulang balik, maksudnya nombor tu tak berubah lah. 8 dan masih 8 juga. So 8 darab 8 akan jadi 64. Jadi maksudnya kebarangkalian untuk kita dapat kedua-dua kuning daripada situasi yang kita dah letak diri kita ni ialah 9/64. Itu adalah kebarangkalian yang mungkin jadilah. Okay. So, ini sebenarnya ada related dengan benda yang kita boleh panggil bersandar
gabungan bersandar dan juga gabungan tidak bersandar. So peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar, dia related jugalah yang case tadi. Nanti awak try to confirm balik which one is bersandar, which one is tak bersandar. No, actually both tak bersandar. So, apa perbezaan di antara kalau kita sebut peristiwa tu ialah peristiwa bersandar ataupun peristiwa tu ialah peristiwa tidak bersandar? So, peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. So, hasil berdasarkan minda 2 didapati bahawa, so minda 2 tu dalam buku teks awak boleh buka sebenarnya. Dalam kes 1, kad huruf konsonan kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P. Kekurangan kad berhuruf konsonan yang pertama ini dipengaruhi keberangkalian untuk memilih kad huruf konsonan yang kedua. Secara generasinya, peristiwa bergabung bagi kes 1 ialah peristiwa bersandar. So ada kes kedua, kad huruf konsonan yang dipilih dalam kad pada kali pertama dipulangkan ke dalam kotak P sebelum kad kedua dipilih. Pulangan kad pertama ini menyebabkan keberangkalian memilih kad berhuruf konsonan yang kedua sama dengan keberangkalian pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Keberangkalian kad berhuruf konsonan yang kedua tidak mempengaruhi oleh pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Secara generalisasinya, peristiwa bergabung bagi kes kedua ialah peristiwa tidak bersandar. So basically, apabila kita dengar perkataan peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar, maksud dia mudah. Kalau apa yang kita berlaku, contoh macam tadi kan, kita ada dua. Saya ambil satu contoh yang ada, kita ambil contoh yang ada lah. Contoh yang dekat ni tadi, contoh yang dekat sini tadi, okey. 3 keping kad berlabel huruf X, Y dan Z. Okey, kita ambil satu kad, kali kedua tu hanya tinggal, kita ambil satu kad, contoh kalau kita ambil X, so kali kedua tu kita nak ambil tinggal Y dengan Z sahaja. So ini kita panggil peristiwa bersandar. Dia bersandar lah. Kenapa ianya peristiwa bersandar? Sebab apa yang kita nak ambil kali kedua tu, dia affected. Dia berubah. Kenapa? Sebab yang pertama tu kita dah kacau yang pertama tu kan. Sebab yang pertama kalau kita dapat X, maksudnya yang kedua cuma tinggal Y dengan Z je. Tapi kalau kita dapat Y, yang kedua cuma tinggal X dengan Z sahaja. Kan dia berubah. So bila perubahan tu berlaku, ianya jatuh kepada peristiwa bersandar. But kalau yang dalam ni tadi, contoh. Kedua-dua ni adalah kita boleh panggil tidak bersandar. Kenapa tidak bersandar? Sebab yang pertama, kita ambil satu kotak daripada P. Kita ambil satu kad daripada P, kita ambil satu kad daripada Q. Daripada Q ke O? Daripada O. Apa yang kita ambil kat P iaitu CANTIK ni, takkan efek pun apa yang kita ambil dalam O iaitu 2, 3, 6, 8, 11. Ambillah C ke, A ke, N ke, T ke, I ke, K ke, yang O ni masih lagi 2, 3, 6, 8, 11. Akan sama, dia tak berubah. Sama juga kalau kita ambil daripada O, 2, 3, 6, 8, 11 ke, dekat P takkan efek, dia masih lagi CANTIK. Ini kalau konsep dapat dua kotak yang berbeza terus. Okey, tak bersandar, ini tidak bersandar lah. Sebab kita ada dua kotak yang berbeza. Apa yang kita ambil daripada kotak pertama takkan efek apa yang kita akan ambil daripada kotak kedua and vice versa. Atau kalau kita ada satu kotak, contoh macam tadi kita ada satu bag, ada satu kotak kan. Yang ni kita ada satu kotak, kita dah ambil dah. Contoh ni Ali dah ambil dah satu guli. Tapi guli yang dia dah ambil ni dia letak balik dalam kotak tu. Dia ambil satu guli, dia letak balik kotak tu. So ada kemungkinan kita dapat guli yang sama. So pun tak bersandar. Kenapa? Sebab let's just say kita ambil guli kuning satu. Okey, sekarang ni awalnya kita ada 4 biji guli hijau, 3 biji guli kuning, 1 biji guli merah. Kita ambil satu guli kuning. Dalam kotak tinggal 4 biji hijau, 2 biji kuning, 1 guli merah. Sebab satu kita dah ambil. Tapi sebelum kita ambil kali dua, kita letak balik apa yang kat tangan kita dalam kotak tu balik. So untuk kali kedua ni kita nak ambil, dalam kotak tu masih ada 4 guli kuning, 4 guli hijau, 3 guli kuning dan 1 guli merah.
So disebabkan tu dia akan jatuh kepada tidak bersandar. Apa yang kita dapat yang kali pertama, apa yang dapat kali pertama, tak efek apa yang kita ambil kali kedua. Kuantitinya akan sama. Kebarangkalian dia masih sama. So, seterusnya. Itu adalah peristiwa bersandar tak bersandar lah. Jadi, dengan tu, cuba tentukan. Boleh tak? Boleh Kalau ada apa-apa, you guys boleh terus buka mic untuk tanya, tak ada masalah. Atau tulis dalam chat pun tak ada masalah. InsyaAllah saya akan baca chat from time to time lah. So, tentukan peristiwa, tentukan satu dengan dua ni, mana satu peristiwa bersandar ataupun peristiwa yang tidak bersandar. Cuba baca dulu, kena pasti apa benda sebenarnya dia. Lepas tu nanti kita akan check sama-sama. Okey. Siapa yang boleh tentukan? Siapa yang teringin nak cuba? Nombor satu tu bersandar ke tak bersandar? Sebiji bola dipilih secara rawat dari beg dan dikembalikan ke dalam beg itu sebelum bola yang kedua dipilih. So, ianya bersandar ataupun tidak bersandar? Tak bersandar. Tidak bersandar. Yes, betul. So, yang pertama ni ianya tidak bersandar. Yang kedua, bola Bersandar. pertama dipilih tidak kembali ke dalam batu. Okey, ianya bersandar. Keyword dia ialah yang pertama dikembalikan, yang kedua tidak dikembalikan. Kalau dikembalikan dia tak bersandar lah. Kalau dikembalikan ianya tidak bersandar, kalau ianya tidak dikembalikan ianya akan jadi bersandar. Now, sekarang ni kita ada satu teknik untuk kita terus boleh dapat jawapan dia. Contoh macam tadi kita nak kira yang ni kan satu kerja kan, satu renyah. Kita nak cari kemudahan apa? Kesudahan mungkin. Dia dulu satu-satu, lepas tu kita kena kira, lepas tu baru kita kena darab, lepas tu baru kita boleh jumpa. So ianya renyah. So ada satu teknik untuk kita tengok kalau ianya bersandar ataupun tidak bersandar. Kalau ada dua peristiwa, maksudnya kali pertama kita ambil, lepas kita ambil sekali lagi. Dan teknik dia untuk kita terus tahu kebarangkalian dia secara keseluruhan. Yes. Dia kira kiraan mudah lah. So secara generasinya hukum pendaraban kebarangkalian ialah P. A dan B bersama dengan P. A dan B bersama dengan P. A darab P. P. P ni maksudnya kebarangkalian. Kebarangkalian A dan B akan bersamaan dengan kebarangkalian A dan B. Ni A dan lah. Bersamaan dengan A darab dengan B. So maksudnya kalau kita nak tahu berapa sebenarnya kemungkinan atau kebarangkalian yang akan berlaku kalau nak peristiwa A dan selepasnya peristiwa B berlaku, kita hanya perlu darabkan sahaja. Untuk contoh kan, sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Warna guli dicatat. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, kita ada 8 biji guli hijau dan 1 biji guli merah. Sekarang ni kita akan pilih 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan maksudnya ianya bersandar. Apa yang berlaku pada sebelumnya akan efek apa yang akan berlaku pada selepasnya.
kali kedua lah. Guli pertama tu akan efek untuk pengambilan pengambilan guli kedua. So wakilkan situasi di atas dalam gambar rajah pokok. So ini adalah gambar rajah pokok. Okay. So pokok maksudnya daripada asalan, daripada asalan keseluruhan tu kita boleh dapat sama ada hijau ataupun merah. Hijau dalam ni keseluruhan ada 8 sahaja dan keseluruhan guli ada 9. So 8 daripada 9 lah kemungkinan kita boleh dapat. 8 daripada 9 untuk dapat hijau. Untuk dapat merah hanya 1 daripada 9 saja sebab cuma ada 1 sajalah. 1 daripada 9 kemungkinan yang kita akan dapat. Dan kalau kita ambil guli pertama hijau, akan ada 7/8. Kenapa 7/8? Sebab 1 dah ambil kan dan kita tak pulang balik. So sekarang dalam kita punya bag tu ada 8 biji guli sahajalah. So jadi 7/8 lah. Sebab 1 pun dah tak ada, so tinggal 7 saja. So 7/8 untuk dapat hijau. Guli merah masih ada. So ada kemungkinan dapat 1/8 untuk dapat guli merah. So kesudahan boleh dapat sama ada hijau-hijau ataupun hijau merah. Now kalau kita dapat merah dahulu iaitu 1/9, akan 100% confirm kita akan dapat hijau. So 8/8. So boleh dapat merah, hijau. Sekarang, hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Hitung kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Guli kedua warna merah maksudnya dia nak hijau, merah. Okey, so maksudnya kebarangkalian pertama ialah 8/9. Maksudnya dapat hijau. Lepas tu 1/8 untuk dapat merah. So ini adalah kita punya laluan lah yang perlu kita lalui untuk kita dapat merah untuk guli kedua. Satu-satu ni ada hijau, merah. So P guli kedua warna merah akan menjadi 8. Kita ambil kemungkinan yang pertama, kita darabkan dengan kemungkinan yang kedua. Okey, kemungkinan yang pertama iaitu dapat hijau, kemungkinan yang kedua iaitu dapat merah. So 8/9 darab 1/8 kita akan dapat 1/9. So maksudnya kemungkinan untuk kita dapat guli kedua warna merah hanyalah 1/9 sahaja. Samalah juga untuk kita dapat guli pertama merah. Okay. Guli kedua merah pun 1/9 juga kemungkinan dia. Dia cakap pula, kalau dapat dua-dua warna hijau macam mana? Maksudnya dia nak ambil yang ni, lepas tu dia nak ambil yang ni. Okay. Dua-dua hijau lah, dua-dua hijau. So kita ambil guli pertama hijau, guli kedua pun hijau. So itu laluan yang kita perlu lalui. So kita ambil kemungkinan kebarangkalian yang pertama, kita darabkan kebarangkalian kali kedua iaitu 8/9 darab 7/8 akan menjadi 7/9. Maksudnya kemungkinan untuk kita dapat kedua-dua warna hijau ialah 7/9. 7/9 ialah kemungkinan yang kita akan dapat kalau kita nak dapat dua-dua guli kita warna hijau daripada kemungkinan, daripada situasi kita. Okey. So, dengan tu cuba buat soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Soalan nombor, kita buat soalan nombor 1 dulu lah ya. Sebiji dadu merah dan sebiji dadu biru di lambung bersama. Cari kebarangkalian mendapat nombor genap pada dadu merah dan nombor yang lebih daripada 2 pada dadu biru. Okay. Pada masa yang sama iaitu cuba bagi tahu saya sama ada ini adalah bersandar ataupun tidak bersandar. Itu dulu. Kalau ianya bersandar, bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Ianya tidak bersandar sebenarnya. Kenapa ianya tidak bersandar? Sebab kita baling 2 biji dadu. Kita ada dadu merah, kita ada dadu biru. So kita baling, kan? So apa yang dapat kat merah takkan efek apa yang dapat dekat biru and vice versa lah. So ianya sebenarnya tidak bersandar. Okay. Ianya tidak bersandar lah. Berlainan. Berlainan tu kalau kita nak mudah faham, betul? Cuma istilah dalam kebarangkalian kita panggil bersandar lah, tak bersandar. In this case tak bersandar. Tak apa, cuba dulu cari kebarangkalian dia, cari kemungkinan dia. Macam mana? Apa kemungkinan dia?
Okey, just bagi tahu saya ini dulu. Apa kemungkinan untuk kita dapat nombor genap pada dadu merah? Saya tulis DM, maksudnya dadu merah. Apa kemungkinan untuk dapat nombor genap dalam dadu merah? 2, 4, 6. 2, 4 dan 6. Yes. Sorry. Kita boleh dapat sama ada 2, 4 ataupun 6. Atau kalau kita tulis secara keberangkalian dia ialah 3 per 6. Atau 1 per 2 lah Atau 1 per 2 kalau kita kecilkan. So keberangkalian untuk kita dapat nombor genap pada dadu merah ialah 1 per 2. Untuk kita dapat nombor 2, nombor yang lebih daripada 2 pada dadu biru, saya tulis DB lah, dadu biru. Tiga, 4, 5, 6. Yes, 3, 4, 5, 6 ataupun kalau kita tulis dalam bentuk keberangkalian, ni kesudahan mungkin sebenarnya nama dia. Berapa? Empat per 6 lah kan? 4 per 6 ataupun 2 per 3. 2 per 3. Itu adalah kemungkinan untuk kita dapat DM dan DP. Sekarang ni dia nak dan. Bila dia nak dan, maksudnya dia nak keberangkalian untuk dadu merah dan dadu biru ni akan bersamaan dengan 1 per 2 darab 2 per 3. So akan jadi 1 per 3. So maksudnya kalau kita lambung kedua-dua dadu merah dan dadu biru ni untuk kita dapat nombor genap dadu merah dan 2 dan lebih pada 2 lah. So 3, 4, 5, 6 dalam dadu biru hanya 1 per 3. Setiap kali 3 kali kita baling baru kita dapat sekali. Kita baling 3 kali baru kita dapat sekali. Kita baling 3 kali baru dapat sekali. Itu maksud dia. Okey. Boleh. Macam tu cara kita nak kira keberangkalian peristiwa bergabung sama ada bersandar ataupun tidak lah. In this case tak bersandar. So tu nombor 1. Boleh. So tengok pula nombor 2. Beg A mengandungi 3 biji guli biru, 2 biji guli kuning, 1 biji guli merah. Beg B mengandungi 4 biji guli putih, 2 biji guli merah. Sebiji guli dipilih secara dawak dari setiap beg. Cari keberangkalian bahawa kedua-dua guli merah dipilih, guli merah dari beg A dan guli putih dari beg B. Kita lihat 2A dulu. Sebelum tu nak tanya, ianya bersandar ataupun tidak? Penting tu, sama ada ianya bersandar ataupun tidak. Cepat-cepat, siapa-siapa nak cuba? Sandar ke tak? Sebabkan kita ada 2 beg, kan kita ada 2 beg, kita ambil satu dekat beg A, kita ambil satu dekat beg B, maksudnya ianya tidak bersandar jugalah. Ianya tak bersandar. Bersandar. Partial sandar. Okey, sebab kita ada 2 beg. Kita ada beg A, kita ada beg B. Maksudnya kalau kita ambil berapa banyak pun sebenarnya kita ambil daripada beg A tu, dia tak akan efek apa yang kita akan ambil daripada beg B sebab dia memang 2 beg yang berbeza. So cuba selesaikan masalah dia untuk kalau kita nak tahu kedua-dua beg
kedua-dua guli yang kita dapat, maksudnya daripada bag A dan juga bag B, kita dapat merah dua-dua, atau kita dapat warna merah kat bag A dan kita dapat warna putih dekat bag B. Cuba. Okay, so 2A. Sebelum kita dapat jawapan, saya just nak tanya dulu. Berapakah kemungkinan untuk dapat, berapakah keberangkalian? Maksudnya saya nak tahu pecahan keberangkalian dia untuk kita dapat guli merah dalam beg A. BA, beg A, saya buat dalam kurungan M, maksudnya merah.
Berapa banyak kemungkinan yang boleh jadi? Keberangkalian, pecahan keberangkalian dia. Satu per enam. 1/6. Alright. Sebab kita cuma ada satu guli merah, kita ada 6 biji guli keseluruhannya. So betul lah 1/6. Lepas tu dia nak apa? Ini pun dia nak kedua-dua guli merah kan? Maksudnya kalau dalam bag B merah, berapa banyak pecahan keberangkalian dia? Dua per enam. Satu per tiga. Ya, 2/6 atau 1/3. Yes, 1/3. Now, so kalau macam tu, kalau kita nak dapat kedua-dua merah, Darab. kita perlu darabkan dia lah. So 1/6 darab Darab 1/3 satu per tiga. akan dapat 1/20. Dua. 1/18. 1/18. So ini adalah A. So B dia nak guli merah dari beg A dan guli putih dari beg B. So guli merah kita ada dari beg A, tak ada masalah lah. So kita perlukan satu lagi iaitu guli putih dari beg B. B putih. Berapa pecahan keberangkalian dia? 4/6 atau 2/3 kan? 4/6 atau 2/3 lah. So, kalau kita nak dapat B pula, iaitu kita nak merah dan putih. Apa kita buat ialah 1/6 darab 2/3. 2/3 kita akan dapat 2/18 atau 1/9. Yes. 26. Okay. Kita dapat 1/9 lah. So sekarang ni maksudnya kemungkinan untuk kita dapat merah-merah, kalau kita menggunakan situasi tu kita akan cuma dapat 1/18. Kita buat 18 kali, mungkin baru sekali kita dapat. Yang satu lagi merah putih, kita buat 9 kali, baru kita dapat sekali. Dia macam tu. So itu tadi adalah peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, tak apa. Kita bagi rehat dulu kejap dalam 5 minit. So 12 suku, kita akan terus sambung peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa saling tidak eksklusif. Boleh 12 suku kita sambung balik. So eksklusif tak eksklusif. Nanti kita tengokkanlah perbezaan apa sebenarnya beza perkataan kalau kita sebut eksklusif tak eksklusif dengan kalau kita sebut bersandar tak bersandar.
Okay, so semua dia Dia ada komputer manager. Alright. So, tadi kita dah tengok apa tu peristiwa bergabung, iaitu kalau ada dua peristiwa yang berlaku dan kita nak tengok peristiwa tu berlaku serentak lah. So, itu adalah kita boleh panggil peristiwa bergabung. Lepas tu kita pun dah tengok apa tu sebenarnya peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar, iaitu kalau ada dua peristiwa yang berlaku, kita nak tengok kita akan tengok sama ada peristiwa yang pertama tu akan efek ataupun tidak peristiwa yang seterusnya. So, sekali tu lagi kita nak tengok ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa saling tidak eksklusif. So, secara generasinya, secara umumnya secara umumnya, apa yang kita boleh sebut ialah peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dan peristiwa B. So, kalau kita nak tahu sama ada peristiwa adakah dua tu eksklusif ataupun tidak, iaitu kalau peristiwa A dan peristiwa B tu ialah peristiwa yang tak efek. Okey, maksudnya kalau apa yang kita ambil dekat A dan apa yang kita ambil dekat B takkan sama. Okey, peristiwa A, peristiwa B saling eksklusif, dua peristiwa tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Tak sama. So dia kita akan panggil sebagai saling eksklusif. Tapi kalau peristiwa A dengan B ini dia boleh berlaku pada masa yang sama, so ianya akan menjadi peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, dua peristiwa A dan B adalah tidak saling eksklusif jika kedua-dua peristiwa itu boleh berlaku pada masa yang sama. Ini adalah contoh yang kita boleh tengok. So katakanlah kita ada tiga situasi. Ada tiga situasi. Seorang pekerja sebuah kilang dipilih secara rawak. Okay, kita pilih seorang daripada ramai-ramai lah orang ni. So kita ada tiga situasi yang kita nak tengok. Ada tiga peristiwa yang kita nak tengok. Peristiwa yang pertama, alhamdulillah, sorry. Kita nak tengok sama ada pekerja tu gaji dia kurang daripada 2,500 ataupun tidak. Itu peristiwa yang kita nak tengok. Peristiwa yang kedua kita nak tengok pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Perlu tak dibayar cukai pendapatan? Peristiwa C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kenderaan. Sama ada pekerja tu dia pergi naik kereta ataupun tidak. So tentu sama ada peristiwa-peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif ataupun saling tidak eksklusif. So untuk pengetahuan, kemas kini tahun 2017, pendapatan mulai 2015, individu yang mempunyai pendapatan pengajian tahunan melebihi 34,000 selepas potongan perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Maksudnya 2,500 ni masih tak cukup lagi lah untuk bayar cukai. Jadi, untuk peristiwa dia A dan B, maksudnya kalau kita nak jumpa orang yang kurang daripada 2,500 dan bayar cukai, benda tu tidak akan berlaku. Sebab dia perlukan 2,500 dan ke atas. Dia mesti 2,500 dan ke atas baru kena bayar cukai. So kalau kita jumpa orang yang 2,500 ke bawah, dia memang takkan bayar cukai lah. So tak nak, kalau kita ambil orang tu kena bayar cukai, maksudnya dia takkan nak, gaji dia mesti lebih 2,500. Kalau kita ambil orang tu, kalau gaji dia 2,500, dia takkan kena bayar cukai. So dengan itu, peristiwa A dan B tidak boleh berlaku sama, maksudnya dia tak boleh berlaku dalam masa yang sama. Maka A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Ianya eksklusif. C ialah pekerja pergi kerja naik kereta. So A dan C, boleh tak orang yang gaji bawah dia daripada RM2,500 pergi kerja naik kereta? Boleh lah kan? Logik lah. Ada je orang yang mungkin satu gaji RM1,400 ke RM2,000 ke, dia ada kereta untuk dia pergi. So maksudnya kita boleh jumpa orang yang yang gaji dia RM2,500 ke bawah dan pergi kerja naik kereta. So peristiwa yang A boleh berlaku sama, maka A dan C ialah peristiwa saling tidak eksklusif. B dan C, orang yang kena bayar cukai juga naik kereta pergi kerja pun boleh berlaku. Kan? Orang tu bayar cukai dan orang tu pergi naik kereta.
pergi kerja naik kereta. Bolehlah berlaku. So peristiwa B dan C boleh berlaku sama. Maka B dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Benda tu kita boleh jumpa di mana kedua-dua peristiwa tu berlaku serentak. So kita boleh juga tengok dia dalam bentuk set lah. Kita boleh, ini macam mana cara kita nak kira kalau kita nak tengok kemudahan penambahan atau penolakan dari segi keberangkalian. Okay. Now, here's the thing. Dia ada satu perbezaan yang khas di antara bersandar dan tidak bersandar, iaitu kalau kita nak kena darabkan sesuatu dan kalau kita nak kena tambahkan sesuatu. Untuk kita tambahkan sesuatu, dia mesti peristiwa A atau peristiwa B. Maksudnya salah satu mesti terjadi. Salah satu mesti terjadi atau dua-dua tidak menjadi satu masalah lah. Okey. Kalau dalam situasi di mana ianya adalah saling eksklusif, peristiwa dan A adalah peristiwa eksklusif, maksudnya sama ada A ataupun B, kita just perlu tambahkan sahaja keberangkalian dia. Keberangkalian A kita tambahkan dengan keberangkalian B, kita akan dapatlah keberangkalian untuk dapat peristiwa A atau peristiwa B. Tapi kalau ianya saling tidak eksklusif, maksudnya ada kemungkinan kita dapat dua-dua, ada kemungkinan kita dapat B sahaja, ada kemungkinan kita dapat A sahaja. So kita nak tahu keberangkalian dia, apa yang perlu kita buat ialah A tambah dengan B, tolakkan dengan kedua-dua tu. Kalau kita dapat kedua-duanya, kita kena tolak dengan kalau kita dapat kedua-duanya. Okay, so keberangkalian A tambah dengan keberangkalian B, tolak dengan keberangkalian A dan B. Itu cara dia. So, sekarang before kita go lebih lanjut lagi, jom kita kenal pasti dahulu mana sebenarnya peristiwa eksklusif dan peristiwa tidak eksklusif. Kita ada satu, mendapat gambar dan angka apabila melambung sekeping duit shilling yang adil. Ini eksklusif ke tak eksklusif? Tidak saling eksklusif. Yes, ianya saling tidak eksklusif. Sebab kita takkan boleh dapat gambar dan angka pada masa yang sama. So nombor 2, mendapat nombor genap dan nombor ganjil apabila sebiji dadu dilambung. Eksklusif ke tidak? Eksklusif. Pun tidak juga. Kenapa? Sebab nombor genap dan nombor ganjil takkan sama. 3, mendapat nombor perdana dan nombor genap apabila dilambung sebiji dadu yang adil. Eksklusif. Eksklusif. Kenapa eksklusif? Kenapa eksklusif? Sebab nombor genap ialah dalam dadu kita ada 2, 4, 6. Nombor perdana dalam dadu kita ada 2 dan 3, 5. Kan? So 2 kita boleh jumpa dua-dua di nombor genap. Nombor genap ataupun kita boleh jumpa nombor yang sama dalam nombor perdana. Jadi apabila ada pertendihan, kemungkinan, itulah kita boleh panggil ianya Adakah kita terbalik kat sini? Sorry, kita terbalik. Sorry. Kita terbalik. Saya pun terbalik. Ini eksklusif, ini eksklusif, ini tidak eksklusif. Sebab ada pertindihan. Apabila ada pertindihan, dia akan jadi tidak eksklusif. Sorry, saya terbalik. Kat sini ada pertindihan kan, 2 dan 2. Itu adalah tidak eksklusif. Eksklusif ni maksudnya tak ada pertindihan. Dia tak ada pertindihan, so ianya eksklusif. Keliru lah, okay. Keliru, alright. Yeah. Jom kita patah balik. Sorry. Now, kita ada nama dia tidak saling eksklusif dan saling eksklusif. First, kita kenal pasti balik perkataan eksklusif ni apa. Eksklusif ni maksudnya macam diasingkan lah. Khas. Dia memang khas, eksklusif. Eksklusif kan. Kalau kita dapat kereta eksklusif maksudnya kereta tu kereta kita je lah. Kita punya je. Kita seorang-seorang je. So kalau kita sebut eksklusif maksudnya A
Kalau kita dapat A punya kemungkinan, maksudnya confirm itu adalah A punya kemungkinan sahaja. Kalau kita dapat B punya kemungkinan, confirm maksudnya ianya B punya kemungkinan sahaja. Takkan mungkin A dan B itu serentak. So ianya eksklusif. Kalau tak ada pertindihan, tiada pertindihan, ianya adalah eksklusif. Kalau ada pertindihan, apabila berlakunya pertindihan di sini, baru ianya tidak eksklusif atau tidak saling eksklusif. Jadi, kalau kita tengok balik dalam soalan tadi, gambar dan angka. Kita ada duit shilling, kan? Kita ada duit shilling yang ada gambar. Kita ada duit shilling yang ada angka. Kalau kita flip shilling tu, kalau kita lambung shilling tu, kalau kita dapat gambar, kita akan kemungkinan dapat gambar, iaitu gambar sahajalah, ataupun angka, iaitu angka sahaja. Takkan mungkin kita dapat gambar dan angka. Tak mungkin tiba-tiba kita balik shilling, kita jatuh, sebelah kiri gambar, sebelah kanan angka. Benda tu tak mungkin kan? Jadi, peristiwa ni, kalau kita buat dalam bentuk set, katakan set A dan juga set B. Kalau set A kemungkinan untuk dapat gambar, set B untuk dapat angka, ianya tidak akan bertindih. Tidak bertindih. Tidak bertindih, ianya adalah eksklusif. So ianya adalah eksklusif. Eksklusif. Yes, eksklusif. Sama juga macam nombor 2 ni. Kan? Nombor genap dengan nombor ganjil, okey. Kalau kita susun semua satu dalam satu kotak, dalam satu set, satu kemungkinan iaitu nombor genap. Kita letak lagi satu set, semua nombor ganjil. Ianya takkan bertindih. Nombor genap dan nombor ganjil tidak akan bertindih. So ianya tidak bertindih. Apabila tidak bertindih, ianya akan jadi eksklusif. Okey. Now, kita baling dadu. Soalan dadu. Nak dapat nombor perdana. Nombor perdana, kalau kita buat satu kotak, katakan kat sini adalah nombor perdana. Nombor perdana. Kita buat satu lagi set. Ini adalah nombor genap. Saya tulis NG, nombor genap. Nombor genap dekat dadu adalah 2, 4, 6. Okey. Nombor perdana ialah 2, 3 dan 5. So kemungkinan untuk dapat nombor perdana atau nombor genap, kalau kita dapat 2, maksudnya kita confirm dua-dua. Kita betul dalam dua-dua punya situasi. Nombor perdana ataupun nombor genap. 2 kita dapat dua-dua. Jadi ianya tak eksklusif sebab ianya bertindih. Apabila bertindih, berlakunya pertindihan, ianya jadi tidak saling eksklusif. Tidak eksklusif lah. Boleh. Tak eksklusif, tak ganding. Bukan. Tak eksklusif, ganding. Apabila bergandingan, apabila dia bertindih, ianya tak eksklusif. Ianya jadi eksklusif kalau ianya tak berganding. Eksklusif kalau tidak berganding. Maksudnya tak ada pertindihan. Boleh? Ke confuse lagi? Faham, sir. Boleh Okay. Ya. Nice. So, ini antara contoh macam mana kita boleh nak tengok soalan jenis inilah soalan untuk eksklusif dan tidak eksklusif. Contoh 11, kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh kilang jaya mengalami masalah paparan ialah 2/13. Maksudnya kemungkinan untuk
kita dapat masalah, Kilian Jaya ni buat phone. Kemungkinan untuk dapat phone yang ada masalah skrin 2/13. Setiap 13 phone dia buat, ada 2 akan rosak. 2 buah telefon pintar dipilih secara rawak, lakar satu gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okey, maksud dia sekarang ni dia suruh kita buat inilah. Okey, dia suruh kita buat gambar rajah pokok ni. So gambar rajah pokoknya apa yang dia buat ni M. M ni maksudnya ada masalah. M prime ni maksudnya paparan dia tak ada masalah lah. Pun yang elok. So kalau pintar yang pertama kalau kita ambil untuk ada masalah ialah 2/13. Kemungkinannya ialah 2/13. Kalau tak ada masalah, kemungkinan dia ialah 11/13. Kali kedua pula yang kita ambil masih sama lagi, ianya tidak bersandar. 2/13. Kalau nak ada masalah lah. Kalau yang kita ambil first masalah, tak ada masalah seterusnya ialah 11/13. And the same one goes this one. Sekarang ni, ada 4 jenis kesudahan yang boleh dapat. Sama ada telefon pertama kita ambil ada masalah, yang kedua pun kita ambil ada masalah. Ataupun yang pertama kita ambil ada masalah, yang kedua kita ambil tak ada masalah. Ataupun yang pertama kita ambil tak ada masalah, yang kedua kita ambil ada masalah. Ataupun kita ambil yang pertama tak ada masalah, yang kedua pun tak ada masalah. Soalan dia cakap sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah. Sekurang-kurangnya. Maksudnya atau. Okey. Sama ada masalah. Ataulah. Dia nak atau. Salah satu tu akan ada masalah. Atau. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu tambahkan dia sahaja. Kita tambahkan sahaja. So kemungkinan kebarangkalian untuk dapat dua-dua masalah atau kemungkinan untuk dapat phone kedua masalah atau kemungkinan untuk phone yang pertama masalah. Berbalik, sorry. Ini kemungkinan yang kedua. Ini kemungkinan yang ini kemungkinan yang pertama yang bermasalah, yang ini kemungkinan yang kedua tidak, yang bermasalah. Sorry. Jadi kita darabkan. Kenapa kita darabkan? Ini sebab ini dan. Kita dapat yang masalah dan masalah. Masalah dan masalah atau masalah dan tidak masalah. Tambah dengan tidak masalah dan masalah. Dan. So kita darabkan semua, kita tambahkan. So kita akan dapat 48/169. So maksudnya, untuk kita dapat sekurang-kurangnya satu phone kita ambil tu masalah, daripada 169 phone yang kita ambil, 169 kali kita ambil, 48 kali akan rosak lah. Kita akan jumpa masalah kerosakan. Okey. So tu konsep pengiraan untuk eksklusif dan tidak eksklusif. Jadi cuba try untuk yang ini. Sebiji dadu adil di lambung. Cari kebarangkalian mendapat nombor ganjil atau nombor 2. Nombor perdana atau nombor genap. Try ni dululah. Cuba dulu nanti jawab saya.
Okey. Okey. So, sekarang ni kita ada sebiji dadu, kita lambungkan dia. So sekarang kita cari keberangkalian untuk dapat nombor ganjil atau nombor 2. So first kita ambil tahulah berapa banyak kemungkinan untuk dapat nombor ganjil. Nombor ganjil ialah 1, 3 dan 5. Okay, ni nombor ganjil kan. Biji lah. Satu lagi untuk dapat nombor 2, kita boleh dapat 2 sahaja. So dengan ni kita dapat tahu ini adalah eksklusif. Kenapa eksklusif? Sebab ada pertindihan berlaku. Kan ianya eksklusif lah. Apa yang kita dapat kat sini atau kita dapat kat sini. Ianya eksklusif. Jadi formula untuk eksklusif ialah P, A atau B bersamaan dengan keberangkalian A tambah dengan keberangkalian B. Okey. So keberangkalian A, kalau katakan saya ambil, saya kemaskan sikit. Saya kemaskan sikit. Katakan ni adalah A lah. So yang ni adalah B untuk dapat keberangkalian 2. Jadi keberangkalian untuk dapat A ialah 3/6 ataupun 1/3. Dia ada budak nangis. So keberangkalian untuk dapat peristiwa B pula ialah 1/6. Kan? So kalau kita dapat P A U B akan bersamaan dengan iaitu 1/3 campur dengan 1/6. Jadi bukan 1/2 ke? Ha? Bukan 1/2 ke 3/6 tu? Oh ya, yeah. Sorry. Thank you. Thank you. Terima kasih. 1/2. So kita perlu campurkan sahaja jadi 4/6 akan jadi 2/3 lah kan? Yes, 2/3. This one tu. 2/3, 3/4. Okay. So, keberangkalian untuk kita dapat nombor ganjil ataupun nombor 2 ialah 2/3. Boleh. Terima kasih. Itu untuk A. Now, cuba pula buat untuk B. Kita ada nombor perdana dan nombor genap. Cuba bagi tahu saya, tak apa, bagi tahu saya je apa kemungkinan untuk dapat B. Apa jawapan dia? Tidak eksklusif. Yes. Ini adalah jenis tidak eksklusif. Okey. So untuk tak eksklusif ni macam mana? Nombor perdana, apa keberangkalian dia? Apa jawapan yang mungkin kita dapat? Sorry.
2, 3, 5. Yeah. Faham pun. Terima kasih. Terima kasih sebab faham. So, apa kemungkinan yang boleh jadi ialah 2, 3 dan 5. Nombor genap ialah 2, 4 dan 6. 2, 4, 6. Alright. So sekarang ni ada pertindihan, so ianya tidak eksklusif lah. Okay. So kita akan ada P A akan bertindih dengan B. So apa boleh kita buat? Kita perlu darabkan dia. Ini adalah 1/2 kan? Yang ni adalah juga 1/2. So jawapan akan jadi 1/4. P, A dan B ialah 1/4. Now, kita tengok balik formula. Untuk P, A atau B, peristiwa A atau peristiwa B berlaku akan bersamaan dengan peristiwa A perlu ditambahkan dengan peristiwa B akan ditolak dengan peristiwa peristiwa A dan B. So akan jadi, maksud dia akan jadi PA dia adalah 1/2 tambah dengan 1/2 akan tolak dengan 1/4 akan jadi berapa? 3/4. Baby siapa tadi? Oh, sorry. I eat something. Jap. Adi jaga baby ke? Jap. Kejap. Nanti Adi jaga baby. Saya tersilap dalam bentuk dia. Ya, saya dah check balik. Macam dah lepas. Macam tu kan. Masa tak tahu nak beli apa Okay, sorry. Rasanya kakak dah ada semua. Saya yang tersalah faham tadi. Saya tersalah faham cara jawab dia. Sekejap Saya ulang balik. So everything else tadi dah betul kecuali satu. Saya tersilap tadi. Semua sama, iaitu kita tahu ini adalah 2, 3, 5. Apa sifat dah tinggal separuh. Yang B ialah kita tahu 2, 3, 2, 4, 6. Patut bagi rasa. Okey, 2, 4, 6. So kita tahu sekarang P untuk A dan B yang sama, okey. Yang sama untuk peristiwa A dan B, apa yang bertindih ialah hanya 2 sahaja. Okey. So kebarangkalian dia saya silap kat sini tadi. Saya silap kat sini. So kebarangkalian dia ialah P A atau B, ini sama juga, tak ada masalah. Iaitu kebarangkalian untuk dapat A tambah dengan kebarangkalian untuk dapat B Tunjuklah Mario Adi. Mario. perlu ditolakkan dengan kebarangkalian A yang sama untuk A dan B. Pertindihan untuk A dan B. Mana Adi? Oh, dah simpan ni. Jadi kita tengok pula nombor-nombor nombor-nombor kebarangkalian dia. Untuk kebarangkalian A, A-nya adalah 3 daripada 6 ataupun 1/2 lah. Okay, 3 daripada 6 ataupun 1/2. Kebarangkalian untuk B ialah sama juga 3/6 ataupun 1/2.
2. Ui, dia bandel. Kat sini saya ni tadi. So keberangkalian untuk A dan B. Maksudnya yang bertindih dalam A dan B ada berapa banyak? A-nya akan jadi 1/6 sebab 2 sahaja yang bertindih. Yang bertindih hanya 2 sahaja. So 1/6 akan dapat 2 lah. Kalau dapat 2 tu maksud bertindih lah. So 1/6. So P, A atau B akan bersamaan dengan 3/6 tambah 3/6 akan tolak dengan 1/6 akan jadi 5/6. Konsep dia macam tu. Tapi kalau dapat Terus next. 20,000. Boleh? Itu untuk yang tidak eksklusif punya pengiraan. Alah. Tunjuklah TV-nya. So ni adalah untuk eksklusif tidak eksklusif lah. Tak apa, ni guys boleh try nanti. So hari ni kita terus masuk untuk tengok aplikasi keberangkalian peristiwa bergabung. Macam mana sebenarnya kita nak tengok peristiwa bergabung ni dalam Belajar lagi. dunia sebenar. So contoh dia macam ni. Katakan kita ada sebiji dadu dilambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Sekurang-kurangnya. Maksudnya ini nak atau lah. Ianya peristiwa bergabung tidak bersandar. Tu first kali. Okay. Sebab kita baling kali pertama. Dilambung kali kedua. Kali pertama kita dapat 1/6. Baling kali kedua pun kita akan dapat 1/6. So dia tak bersandar lah. So nombor kuasa 2 sempurna yang ada hanya 1 dan 4. Itu nombor 2 kuasa 2 sempurna. So sekurang-kurangnya satu nombor kuasa sempurna yang akan dapat ialah sama ada kita dapat K maksudnya nombor 2 sempurna ataupun nombor 2 sempurna. Kita baling kali pertama dapat nombor 2 sempurna, kali kedua tak dapat. Kita baling kali pertama tak dapat atau kali kedua dapat. So first kali kita boleh lukis gambar rajah supaya mudah untuk kita tengok. Lepas tu kita cari keberangkalian untuk dapat nombor kuasa dia sempurna iaitu 2/6 ataupun 1/3 lah. Lepas tu baru kita kira P keberangkalian untuk K atau K inilah. Kita dapat keberangkalian untuk yang tidak eksklusif ni. Okay, tidak eksklusif. Sama ada dapat K atau K ataupun K. Seterusnya kita baru darabkan sebanyak 540 kali. Terus ni. Eksklusif. Itu eksklusif, sorry. Eksklusif. Ini adalah eksklusif ya. Silap. So melaksanakan strategi, kita tahu K ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. K ialah peristiwa mendapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. So untuk dapat kuasa 2 sempurna, dia 1/3 untuk kali lambungan pertama. Lambungan kedua pun kita akan 1/3 untuk dapat, 2/3 untuk tak dapat. Kali pertama untuk baling tak dapat ialah 2/3, untuk kita dapat ialah 1/3. So lepas tu kita boleh tengoklah kesudahan mana yang kita perlukan. Kita perlukan yang 3 atas ni je. Yang ni sebab 2 tak dapat kan. Yang ni kita ambil atas sahajalah. So seterusnya kita tambahkan sahaja. Sebab keberangkalian this one and this one dia tak bersandar pun. So dianya eksklusif lah.
Ini akan jadi eksklusif lah. So kita tambahkan sahaja ketiga-tiga dia. So kita akan dapat 5/9. So 5/9 ni maksudnya kalau kita nak setiap kali 9 kali kita baling, akan ada 5 kali kemungkinan kita akan dapat sekurang-kurangnya nombor 1 ataupun 4. So kalau kita baling sebanyak 540 kali, keseluruhan 300 kali sekurang-kurangnya kita boleh dapatlah nombor yang kuasa 2 sempurna. Sekurang-kurangnya 300 kali daripada 540 kali balingan. Tak apa, kita terus masuk latihan je sebelum minit akhir. So kebarangkalian peristiwa bergabung, macam tadi kita boleh tengok dua benda. Kita boleh tengok peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar. Kalau bersandar lebih kepada dan lah. Dan tu ialah lebih kepada bersandar. Peristiwa A dan B peristiwa bersandar. Peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Kalau tidak bersandar, peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. So untuk kita tahu kebarangkalian untuk dapat peristiwa A dan peristiwa B, kita perlu darabkan sahaja. So 1/36. Okey, hukum penambahan kebarangkalian. Kalau untuk penambahan kebarangkalian, kita kena tengoklah sama ada ianya eksklusif ataupun tidak eksklusif. Kalau ianya eksklusif, maksudnya tiada pertindihan yang berlaku. Kalau tak ada pertindihan berlaku, kita just perlu tambah sahaja peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua. Kalau ada pertindihan yang berlaku, baru kita akan tambah peristiwa pertama, peristiwa kedua dan kita akan tengok berapa banyak nombor yang bertindih itu. Kita akan tolakkan dengan berapa banyak kebarangkalian nombor yang bertindih itu. So, aplikasi tadilah kita tengok yang tadi. Kita tengok sikit contoh-contoh latihan yang ada untuk kebarangkalian secara kebiasaan. Kita tengok pada yang paper kertas 1 lah. So kita ada dua keping duit shilling adil di lambung. A mewakili angka dan G mewakili gambar. Antara ruang sampel berikut yang manakah betul? Kita ada A, G, G, A, G, G, A, 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 G, G, A, G, G. A, A, G, G, G. Okey, so kita ada dua keping duit shilling, kita baling dia. So kebarangkalian yang kita boleh dapat ialah, jawapan dia ialah A. So kita ada dua keping duit shilling kan. So maksudnya shilling pertama ada kemungkinan kita dapat angka dan shilling kedua pun kita dapat angka. Ataupun shilling pertama kita dapat angka, shilling kedua kita dapat gambar. Atau shilling pertama kita dapat gambar, shilling kedua kita dapat angka. Ataupun shilling pertama dapat gambar, shilling kedua pun dapat gambar. Maksud jawapan dia ialah C. Seterusnya, antara peristiwa yang bergabung berikut, yang manakah peristiwa bersandar? Mana satu peristiwa bersandar? A. Mendapat gambar apabila duit shilling adil di lambung dan nombor 5 apabila dadu adil di lambung. Mendapat 2 biji guli yang berwarna sama seperti 2 biji guli dikeluarkan secara rawak satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 biji guli merah dan 2 biji guli biru tanpa pengulangan. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling dilambung 2 kali. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf SATU satu demi satu dengan pengulangan.
Alright, so untuk yang ni jawapan dia ialah B. Okay. So mendapat 2 biji guli berwarna yang sama apabila 2 biji guli dikeluarkan secara rawat satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 biji guli merah dan 2 biji guli biru tanpa pemulangan. Kita tak pulang balik. Okay. Dan ni shilling. So shilling kita lambung banyak kali pun akan berubahlah, sentiasa 2 tu je. Dapat gambar bila shilling dia lambung dan dadu dibaling. So 2 benda yang berbeza terus. So pun ianya tak bersandar. Yang ni kita ada pemulangan, so ianya pun jadi tidak bersandar. So B sahaja yang bersandar. Seterusnya, kotak M dan kotak M masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 1, 3, 6 dan 9 dan kad berlabel dengan huruf X, Y dan Z. Sekeping kad dipilih secara rawat dari setiap kotak tu, hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf X. Itulah. Tapi harga delivery pun dah macam Okay, saya lupa. Saya tak perasan, saya tak buka mic. Okay, basically tadi soalan tadi, itu soalan tu adalah jawapan dia B lah Kalau ada apa-apa soalan nanti you guys boleh tanyalah insyaAllah. So ada apa soalan untuk hari ni? Tak ada kot insyaAllah So, terima kasih untuk hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kepada bab yang seterusnya atau kita akan terus buat latihan SPM lah So, bantu. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Thank you, sir. Thank you, Sir.